Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan pembelajaran kita pada kali ini, Pendidikan Islam tahun 3, bidang adab, mari bersyukur. Baiklah, kita teruskan dengan membaca doa belajar. Mudah-mudahan anak-anak murid semua faham dan diberkati ilmunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan dengan objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid dapat yang pertama, menyatakan maksud syukur. Yang kedua, menyatakan konsep syukur. Seterusnya, menyatakan dalil nakli berkaitan dengan syukur, menyenarai cara bersyukur kepada Allah, manusia dan alam sekitar, dan menyenarai kepentingan mengamalkan sifat syukur. Sebelum kita teruskan, marilah sama-sama saya mengajak kepada anda semua untuk tekan butang subscribe dan loceng supaya tidak tertinggal mengenai apa-apa sahaja video-video yang bermanfaat daripada channel ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Seterusnya kita lihat apakah itu dikatakan sebagai syukur ataupun maksud syukur. Kita selalu dengar tentang syukur, tetapi adakah faham apa itu erti syukur? Apakah syukur yang sebenarnya? Kita lihat, maksud syukur ialah berterima kasih kepada Allah dengan menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya. Maksudnya di sini, apabila kita berterima kasih kepada Allah dan menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendaknya, itulah yang dinamakan sebagai syukur. Sekiranya kita menggunakan nikmat Allah tetapi pada jalan yang tidak diredainya, maka itu bukanlah syukur tetapi menyalahgunakan nikmat Allah. Contoh paling mudah, apabila kita mendapat duit belanja daripada ibu bapa kita, kita menggunakan duit tersebut untuk membeli sesuatu yang dilarang. Contohnya, kita gunakan duit itu untuk tikam permainan apa-apa sahaja yang memerlukan kepada benda-benda yang tidak berfaedah. Itu juga dikatakan sebagai tidak bersyukur kerana menyalahgunakan duit yang diterima. Seterusnya, kita lihat apakah konsep syukur. Syukur ialah mengungkapkan pujian kepada Allah melalui lidah, mengakui nikmat Allah dengan hati dan menggunakan segala nikmat tersebut. Konsep syukur bukan sahaja letak di lidah, tetapi kita mengakuinya juga dengan hati dan menggunakan atau manfaatkan segala nikmat tersebut dengan amalan kita. Itulah dinamakan sebagai syukur. Hati, lidah, amalan atau perbuatan jalan seiring. Itulah yang dinamakan konsep syukur yang sebenar. Seterusnya, kita lihat pula apakah dalil nakli yang berkaitan dengan syukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum ilal akhir ayah. Daripada surah Ibrahim ayat 7 yang bermaksud, ingatlah ketika Allah memberitahumu bahawa demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu.
Jelas dalam firman Allah surah Ibrahim ayat 7 ini, Allah berfirman bahawa sekiranya kamu bersyukur ataupun kita bersyukur, maka Allah akan tambah lagi nikmat disebabkan dengan kesyukuran yang telah kita lahirkan. Nikmat kita dapat pelbagai. Salah satunya adalah kita dapat disebabkan kita bersyukur. Seterusnya, kita lihat pula apakah cara-cara kita bersyukur. Cara-cara bersyukur terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, bersyukur kepada Allah. Seterusnya, bersyukur kepada alam sekitar dan bersyukur kepada manusia. Ada 3 cara dan kita pecahkan kepada 3 bahagian cara bersyukur, iaitu kepada Allah, alam sekitar dan manusia. Baiklah, kita lihat dulu apakah cara bersyukur kepada Allah terlebih dahulu. Yang pertama, cara bersyukur kepada Allah adalah menerusi solat fardu. Apabila kita melakukan solat fardu berapa kali satu hari? 5 waktu. Melakukan solat fardu tersebut merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Allah. Makna kata orang yang selalu melakukan solat 5 waktu itu, bahkan tambah lagi dengan solat-solat yang lain, itulah salah satu daripada tanda orang tersebut bersyukur ataupun menyatakan rasa syukur, selain daripada melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Seterusnya, yang kedua, cara bersyukur kepada Allah ialah dengan membaca Al-Quran. Sesungguhnya membaca Al-Quran itu mendekatkan diri kepada Allah. Dan apabila membaca Al-Quran tersebut, bukan saja mendapat ataupun merasai ketenangan disebabkan membaca Al-Quran tersebut, secara tidak langsung melahirkan kesyukuran kita kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran. Seterusnya, qanaah dalam kehidupan, iaitu bersederhana dalam kehidupan. Bersederhana ini bergantung kepada masing-masing. Bagaimana cara bersyukur, kita sentiasa mengamalkan kesederhanaan dalam apa jua keadaan. Dalam segi cara kita berbelanja, biarlah bersederhana. Membeli ikut keperluan sahaja, itu pun juga dikira sebagai bersyukur. Jadi, apabila kita bersederhana dan tidak berlebih-lebih, maka itulah adalah lebih baik apabila kita uruskan kewangan kita. Jadi, sekali-sekala kita hendak membeli sesuatu benda yang kita mahu, tak ada masalah. Jadi, sekurang-kurangnya apabila kita bersederhana dalam setiap perkara yang kita lakukan, sesungguhnya kita jauh daripada golongan orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi, jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain tentang cara bersederhana itu. Jangan kita menilai orang lain, tetapi biarlah kita menilai diri kita sendiri, kerana yang lebih memahami diri kita sendiri adalah kita sendiri, bukannya orang lain. Selain daripada Allah Ta'ala saja yang faham diri kita. Seterusnya, cara bersyukur kepada Allah ialah selalu menyebut Alhamdulillah. Jadi, hari ini adakah anda semua sudah pun menyebut perkataan Alhamdulillah? Jika sudah, maka Alhamdulillah. Ingat juga kepada Allah selalu. Alhamdulillah, Alhamdulillah dan Alhamdulillah. Kita lihat pula cara bersyukur kepada manusia. Yang pertama, cara bersyukur kepada manusia adalah dengan melakukan sedekah. Sedekah ini ada 2. Ada orang melakukan sedekah disebabkan ingin menunjuk-nunjuk, dan satu lagi sedekah disebabkan tahu bahawa itu adalah salah satu cara bersyukur kepada Allah. Jadi letakkan diri anda di mana sepatutnya
bersedekah itu mestilah lillahi ta'ala, dan itu adalah cara bersyukur kepada Allah. Dan apabila kita melakukan sedekah itu, banyak manfaatnya, dan anda melakukan tersebut dengan ikhlas, maka amalan tersebut akan diangkat oleh Allah. Sedekah ini juga dapat menolak segala bala, dan sebaik-baik sedekah adalah dilakukan selepas sahaja solat subuh, ataupun kita namakan sebagai sedekah subuh. Jadi, kita teruskan lagi cara bersyukur kepada manusia, ialah menghargai orang lain. Kita menghargai orang lain sama seperti kita menghargai diri kita sendiri. Itu adalah cara bersyukur. Ini dapat mengelakkan daripada perasaan dengki, mendengki, hasad ataupun menghina orang lain. Dan nilai yang kita belajar daripada topik ini, apa yang kita dapat, iaitu dapat mengambil berat tentang keadaan orang lain dan dapat mengelakkan daripada kita mementingkan diri sendiri. Seterusnya, cara bersyukur kepada manusia adalah menghindari perasaan dengki. Manusia kebanyakannya tidak suka apabila melihat orang lain lebih daripada dirinya sendiri, sedangkan kita perlu hindari perasaan tersebut, kerana perasaan tersebut mungkin lahir daripada hati ataupun daripada bisikan iblis. Jadi apabila terbit saja perasaan tersebut, hendaklah kita padamkan segera, kerana Allah telah menjanjikan rezeki kepada setiap manusia adalah berbeza-beza. Jadi kita perlu hindari perasaan dengki ini, dan kita perlulah pasrah dan kita perlulah bertawakal semata-mata kepada Allah sahaja. Rezeki ada di mana-mana. Cara kita menjemput rezeki itu yang lebih penting daripada kita mempertikaikan ataupun tidak berpuas hati dengan rezeki yang orang lain terima. Jadi, apabila kawan kita mendapat kejayaan dalam pelajaran, maka itu adalah rezeki sebab daripada usahanya. Dan apabila anda tidak berusaha, tidak pula berjaya, jangan pula mendengki kepada orang lain yang telah pun berjaya. Kerana setiap kejayaan itu mestilah melalui daripada beberapa kegagalan. Semua manusia yang berjaya mesti ada kisah kegagalannya, dan tidak semestinya terus sahaja berjaya. Jadi, banyak yang perlu kita belajar dalam kehidupan ini. Cara bersyukur kepada manusia yang seterusnya ialah membantu orang yang memerlukan. Apakah nilai yang kita belajar pada hari ini? Iaitu nilai kasih sayang. Siapakah orang yang memerlukan itu? Orang yang susah, anak yatim dan sebagainya. Dan kita lihat kawan-kawan kita pula sekiranya terlupa untuk membawa duit belanja ke sekolah, tidak salah sekiranya kita membelanja kawan kita sekali-sekala. Dan ini adalah sikap yang terpuji. Dan sekiranya anda melakukannya, bahawa anda merupakan seorang yang hebat. Baiklah, kita teruskan lagi cara bersyukur yang seterusnya, iaitu bersyukur terhadap alam sekitar. Bersyukur terhadap alam sekitar ini yang pertamanya ialah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini merupakan salah satu daripada saranan agama, dan apabila kita menjaga kebersihan, an-nazafatu minal iman, iaitu kebersihan sebahagian daripada iman. Bagaimana kita menjaga kebersihan alam sekitar? Tidak mengotorkan alam sekitar tersebut, tidak membuang sampah merata-rata. Nampak sampah, kita kutip dan buang ke dalam tong sampah. Dan kita tidak membutakan mata kita apabila kita nampak sampah. Kita perlulah ambil dan buang ke tempatnya. Tegur apabila orang lain buang sampah merata-rata. Dan itu adalah salah satu cara daripada menjaga kebersihan.
Menjaga kebersihan alam sekitar ini sangat penting. Memandangkan ramai dalam kalangan kita yang tidak sedar tentang menjaga kebersihan ini. Dan kita lihat bagaimana rakyat Jepun menjaga alam sekitar. Mereka sangat hormat tentang alam semula jadi. Jadi kita perlulah meningkatkan amalan menjaga kebersihan kita. Sekurang-kurangnya kita tahu bahawa apabila kita menjaga kebersihan itu, itulah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah menerusi alam sekitar. Dan seterusnya yang kedua ialah tidak membazir. Apa yang ada kita tidak membazir. Dan kita lihat penggunaan air dan sebagainya menggunakan secara berhemah. Dan kita lihat pula cara yang seterusnya ialah mengurangkan pencemaran. Apakah pencemaran yang ada dan semakin menjadi-jadi? Pencemaran udara, pencemaran bunyi, pencemaran alam sekitar. Jadi pencemaran alam sekitar ini adalah berlaku disebabkan manusia yang merosakkan alam sekitar. Contohnya pencemaran sungai. Ada orang, pihak-pihak tertentu yang membuang racun ataupun toksik ke dalam sungai menyebabkan ikan mati. Dan secara tidak langsung bukan sahaja mencemarkan alam sekitar tetapi mematikan ekosistem semula jadi, kerana setiap makhluk yang ada di dunia ini ada peranan masing-masing. Apabila kita menyokong kepada pencemaran tersebut, bermakna kita bukanlah salah seorang daripada orang yang bersyukur. Baik, yang seterusnya ialah melakukan pemeliharaan alam sekitar. Kita menyokong apa-apa kempen yang menyokong kepada alam sekitar, penanaman semula pokok dan sebagainya. Apabila kita menyokong kempen-kempen ini, kita juga melakukannya, maka itu adalah salah satu cara kita bersyukur kepada alam sekitar. Jadi, di akhir pembelajaran ini, mari sama-sama kita lihat apakah kepentingan mengamalkan sifat syukur ini. Yang pertama ialah memberikan kekuatan dan ketabahan. Ini dapat dirasa apabila kita mengamalkan sifat syukur tersebut. Yang kedua ialah rajin mengerjakan amal soleh. Sekiranya kita melakukan amal soleh itu juga salah satu daripada cara kita bersyukur. Seterusnya, tidak lalai dengan kemewahan. Kita tahu bahawa segala apa yang kita dapat ini adalah nikmat daripada Allah Ta'ala. Jadi nikmat Allah ini kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi kita tahu apabila kita mendapat kemewahan, kita tidak leka dan kita tahu apakah punca kepada kemewahan kita, bukankah kerana daripada Allah juga. Jadi sama-samalah kita nilai apabila kita sudah mendapat rezeki yang lebih, kita mestilah juga mengingat orang yang memerlukan. Itu juga salah satu daripada tanda kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan seterusnya, kepentingan mengamalkan sifat syukur ini diredai oleh Allah dalam kehidupan sememangnya, ya, dan digandakan nikmat oleh Allah Ta'ala. Jadi ada banyak kepentingan mengamalkan sifat syukur ini. Jadi saya sarankan kepada anak-anak murid supaya mengamalkan sifat syukur selalu. Jadi di akhir pembelajaran ini, jangan lupa pula sebagai bukti menghargai nikmat Allah. Apabila kita mendapat sesuatu daripada guru kita, kita mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih. Itu juga salah satu daripada cara kita bersyukur kepada Allah menerusi manusia. Jadi di akhir pembelajaran ini, mari sama-sama kita nilai. Yang pertama, apakah maksud syukur? Yang kedua,
menyatakan konsep syukur. Yang ketiga, menyatakan dalil nakli berkaitan dengan syukur, menyenarai cara bersyukur kepada Allah, manusia dan alam sekitar, dan seterusnya menyenarai kepentingan mengamalkan sifat syukur. Sekiranya semua objektif ini dapat dijawab, maka anda adalah orang yang faham tentang tajuk ini. Sekiranya terlupa daripada salah satu, sekiranya saya minta anda untuk menyatakan dalil nakli berkaitan dengan syukur, lupa, jadi perlulah semak semula dengan mengulang semula video ini. Jadi mana yang baik itu semuanya datang daripada Allah, mana yang lemah dan buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Saya doakan anda semua faham dan dapat mengamalkan konsep syukur selalu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.